Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nik Muhammad Syafiq Zaini bin Safai dari S9 akan memberikan taklimat tentang aktiviti yang boleh dilakukan sepanjang tempoh kawalan pergerakan ini. Dan taklimat ini akan disusuli oleh kawan saya Amsyah dan juga Nasrullah. Okey. Pada hari ini kita dikejutkan dengan virus COVID-19 yang melanda negara kita. Virus ini dikatakan bermula daripada Wuhan, China dan seterusnya telah merebak ke seantero dunia, termasuklah negara kita juga. Virus ini tersebar melalui cecair, antaranya seperti batuk, bersin dan kontak rampak antara satu sama lain. Antara tanda-tanda yang kita boleh kesan seandainya kita dijangkiti dengan virus ini ialah kita akan sering batuk, sering bersin, demam panas dan paling ketara sekali ialah kita sukar untuk bernafas. Pada 25 Januari, Menteri Kesihatan pada ketika itu, Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad telah mengesahkan bahawa terdapat 3 orang warga Cina telah menjadi kes pertama COVID-19 di negara kita pada 23 Januari. Kes itu semakin bertambah dan pada hari ini bilangan kes meningkat sebanyak 3,333 kes orang yang terjangkiti dengan virus COVID-19 ini. Sehubungan dengan itu, Perdana Menteri telah memerintahkan untuk melakukan kawalan pergerakan di negara kita. Okay, bagi taklimat pada hari ini, saya akan memberi cadangan aktiviti yang boleh dilakukan sepanjang tempoh kawalan pergerakan ini. Okay, yang pertama ialah kita boleh membersihkan rumah kita. Kebersihan amat penting pada waktu sekarang. Dan sebagai seorang Muslim juga, kita diwajibkan untuk menjaga kebersihan kerana kebersihan itu sebahagian daripada iman. Mungkin selama ini kita terlalu sibuk dengan kerja kita di pejabat sehingga kita terlupa untuk menjaga kebersihan di rumah kita. Oleh itu, kita mestilah menggunakan peluang yang diberi ini, menggunakan masa yang diberikan ini untuk menjaga kebersihan rumah kita. Antaranya kita boleh menyapu sampah sarap, mengemuk lantai, mengemas halaman rumah, dan yang paling penting sekali, kita haruslah melakukan proses sanitasi kepada tempat yang sering kita sentuh, antaranya pada tombol pintu. Hal ini bertujuan untuk mengelakkan berlakunya jangkitan COVID-19 ini. Aktiviti yang kedua ialah kita boleh menambah ilmu pengetahuan kita dengan membaca buku-buku yang berilmiah seperti buku-buku agama, buku-buku sukan dan buku-buku akademik serta banyak lagi buku yang boleh dibaca. Cadangan aktiviti yang seterusnya ialah kita boleh menambah ilmu pengetahuan kita. Kita haruslah menggunakan masa yang diberikan ini, menggunakan tempoh yang diberikan ini sebaik mungkin dengan membaca buku-buku yang berilmiah seperti buku-buku agama, buku-buku sukan, buku-buku akademik dan sebagainya. Hal ini demikian kita boleh menambah ilmu pengetahuan kita. Kita boleh mengetahui sesuatu yang baru dan seterusnya kita boleh mengaplikasikannya dalam kehidupan kita. Kita juga perlu sentiasa mendengar dan membaca berita-berita semasa agar kita sentiasa peka terhadap perkembangan tentang COVID-19 ini. Justru kita tidak membazirkan masa terluang ini dengan begitu sahaja, akan tetapi kita menggunakannya untuk perkara-perkara yang bermanfaat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada Puan Nurul Hana dan rakan-rakan sekalian. Nama saya ialah Ahmad Amsyah bin Halimi dan sebelum itu saya nak berterima kasih kepada rakan saya iaitu Nik Muhammad Syafiq yang telah memberikan 2 tips yang boleh dilakukan semasa PKP, iaitu yang pertama ialah membersihkan rumah dan yang kedua ialah menambah ilmu dengan membaca.
Dan seterusnya saya ingin meneruskan aktiviti yang boleh dilakukan semasa PKP. Sebelum itu, adakah anda tahu PKP itu? PKP ialah Perintah Kawalan Pergerakan yang telah dilaksanakan oleh Perdana Menteri Malaysia kita, iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin, yang bertujuan untuk membasmi wabak COVID-19 dari terus merebak. Wabak ini telah dilaksanakan dengan menutup semua institusi pendidikan dan semua sektor kerajaan dan swasta bermula dari 18 Mac hingga 31 Mac, tetapi telah dilanjutkan fasa yang kedua sehingga 14 April nanti. Perintah ini antara lain menetapkan pergerakan keluar antara manusia, termasuklah semua perhimpunan beramai-ramai dan semua rumah ibadat ditutup, termasuklah masjid, kuil dan sebagainya, kecuali pasar raya, kedai serbaguna dan kedai runcit yang bertujuan untuk menjual barang harian. Dalam erti kata lain, ibu bapa dan anak-anak haruslah duduk di rumah sehingga wabak ini selesai. Dan sebenarnya kita sebagai rakyat Malaysia harus berfikiran positif, dan secara tidak langsung arahan ini perlu diambil peluang untuk mengeratkan lagi hubungan kekeluargaan yang sebelum ini sukar dilakukan berikutan sibuk dengan tugas masing-masing. Dan itu ialah tips yang ketiga, iaitu mengeratkan lagi hubungan antara keluarga. Dan PKP ini adalah salah satu inisiatif untuk membantu mendidik anak-anak mengetahui situasi COVID-19 yang terjadi, terutama dari aspek kebersihan dan keselamatan diri. Dan segala apa yang terjadi pasti ada hikmahnya, dan mungkin apa yang terjadi ini memberi peluang kepada ibu bapa untuk merapatkan diri dengan anak-anak dengan meluangkan masa bersama-sama. Kesempatan ini perlu digunakan sebaik mungkin dengan melakukan aktiviti dan berbual bersama untuk memperbaiki hubungan yang tidak erat akibat kekangan kerja. Jika sebelum ini kita lihat bahawa ibu bapa sibuk dengan kerja masing-masing dan anak-anak sibuk dengan pelajaran masing-masing. Dan masa inilah kita sebagai anak-anak ataupun ibu bapa menebus masa untuk melihat masa yang boleh diluangkan masa bersama-sama. Dan sebagai contoh, ibu bapa boleh buat jadual bersama-sama, iaitu jadual aktiviti harian bermula dari jam 7 pagi sehingga jam 7-9 malam. Seperti contoh, jam 7 pagi anak-anak bangun, makan bersama-sama dan selepas tu mengulang kaji pelajaran, dan pada waktu tengah hari pula makan bersama-sama dan rehat bersama-sama. Dan pada waktu petang pula boleh diisi masa dengan aktiviti beriadah seperti bermain badminton di dalam rumah dan sebagainya. Dan aktiviti ini perlu dikonsepkan sebagai ABCD, iaitu A ialah ajar, B ialah bantu, C ialah cakap dan D ialah DIY. A ialah ajar anak-anak apa yang mereka tidak belajar di sekolah. Ajar seperti cara menabung, cara membersihkan tandas. Dan B ialah bantu anak-anak dalam segi pendidikan, bantu anak-anak dalam mata pelajaran yang mereka susah untuk belajar. Dan C ialah cakap dengan sopan dan cakap dengan berhemah
Dan D ialah DIY, iaitu do it yourself. Gunakan bahan yang kreatif dan boleh digunakan bersama-sama dengan anak untuk merangsang pemikiran anak-anak bekerja. Dan seterusnya, tips yang kedua ialah memasak bersama-sama, iaitu memasak merupakan satu aktiviti yang menarik yang boleh dilakukan antara ahli keluarga, seperti membuat aktiviti baru seperti membuat kek lapis, kek batik dan kek coklat. Dan perkara ini bukan sahaja mengkhususkan kepada kaum wanita, malah mengkhususkan kepada kaum lelaki juga. Dan memasak ini penting kerana memastikan makanan yang seimbang, dan makanan seimbang ni dapat memastikan imun badan kita kuat untuk menangani COVID-19 ini. Dan kelebihan memasak sendiri juga bersama-sama dengan keluarga ialah menjimatkan perbelanjaan harian. Apabila kita makan di luar, makanannya, harganya lagi mahal dari berbanding kita masak di rumah. Dengan memasak sendiri, anda dapat menyebabkan beratus-ratus penggunaan belanja harian anda. Dan dengan memasak di rumah juga dapat mengekalkan kesihatan makanan itu. Dengan memasak sendiri di rumah, kita dapat mengawal penggunaan minyak, garam dan gula dalam makanan kita bagi mengekalkan kesihatan yang baik. Dan apabila masak di rumah, ianya menjamin kebersihan makanan itu sendiri. Tahap kebersihan di kedai makanan adalah tidak terjamin kerana kita tidak dapat lihat dapurnya sendiri. Dengan memasak sendiri, pasti kita dapat mengamalkan kebersihan yang baik. Dan seterusnya, tips yang boleh dilakukan semasa PKP ialah bermain game ataupun bermain permainan video. Dan apabila kita cakap bermain game, kita mesti cakap pada kaum lelaki, tetapi kaum wanita juga boleh bermain game untuk mengisi masa lapang. Dan bermain game dapat meningkatkan gaya pemikiran kita dan lebih cepat membuat keputusan. Setiap permainan video biasanya akan memerlukan pemain untuk membuat keputusan. Seterusnya, melatih mereka lebih cekap dan cepat membuat keputusan. Hal ini ada berkaitan dengan neuron-neuron dalam otak manusia itu sendiri. Dan apabila kita cakap pasal permainan video game, permainan game seperti CSGO, Counter Strike dan game Call of Duty, iaitu game permainan perang-perang, dalam game ini memberikan contoh untuk pemain itu membuat keputusan sendiri. Dan dari game ini, kanak-kanak boleh mengaplikasikan dalam kehidupan seharian untuk membuat keputusan dengan lebih cepat dan lebih efektif. Dan yang tips yang kelima ialah dengan bersenam, iaitu dengan melakukan aktiviti fizikal di harian di rumah. Dengan melakukan aktiviti senaman di rumah, ianya dapat mengekalkan kesihatan yang baik, malah meningkatkan stamina. Apabila anda bersenam, badan anda menggunakan tenaga untuk terus berjalan, dan senaman aerobik melibatkan pergerakan fizikal yang berterusan dan berirama seperti berjalan dan berbasikal. Ianya meningkatkan stamina anda dengan melatih tubuh anda untuk menjadi lebih cekap dan menggunakan tenaga yang kurang untuk jumlah yang sama kerja. Sebagai tahap dingin, anda bertambah baik kadar denyutan jantung dan kadar pernafasan kembali berehat ke tahap yang lebih cepat daripada aktiviti yang berat. Dan senaman ini juga membantu mencegah penyakit. Badan kita digunakan bertujuan untuk bergerak. Jadi badan kita benar-benar ingin bersenam.
Senaman yang kerap adalah perlu untuk kecergasan fizikal dan kesihatan yang baik. Ianya dapat mengurangkan risiko penyakit jantung, kanser dan tekanan di darah tinggi. Dan ianya boleh meningkatkan penampilan anda dan melambatkan proses penuaan dalam diri. Dan itulah tips yang boleh saya sampaikan yang anda boleh lakukan semasa PKP. Dan seterusnya, sahabat kita Muhammad Nasrullah akan meneruskan beberapa tips yang boleh dilakukan semasa aktiviti PKP. Sekian, terima kasih. Okey, jadi saya akan menyambung cadangan aktiviti-aktiviti yang boleh dilakukan semasa Perintah Kawalan Pergerakan yang telah dilaksanakan oleh kerajaan. Ahli kumpulan saya yang pertama iaitu Nik Muhammad Syafiq Zaini telah memberikan 2 cadangan aktiviti yang boleh dilakukan, iaitu membersihkan rumah dan yang kedua ialah menambah ilmu. Jadi ahli kumpulan saya yang kedua iaitu Ahmad Amsyar bin Halimi telah memberikan 4 cadangan yang boleh dilakukan ketika Perintah Kawalan Pergerakan ini, iaitu meluangkan masa bersama keluarga, memasak bersama keluarga, bermain permainan video dan juga yang terakhir ialah bersenam dan melakukan aktiviti fizikal. Jadi saya sendiri akan menambah lagi cadangan yang boleh dilakukan ketika Perintah Kawalan Pergerakan ini. Okey, cadangan saya yang pertama ialah memperbanyakkan ibadah. Jika rutin harian kita yang biasa, kita tidak mempunyai masa untuk memperbanyakkan ibadah kita. Tetapi apabila kita berada di rumah, kita mempunyai banyak masa untuk memperbanyakkan ibadah, kerana ujian ini datang dari Tuhan, dan pada Tuhan jugalah kita meminta untuk segalanya kembali kepada asal. Jadi cadangan saya yang kedua dan yang terakhir daripada kumpulan kami ialah membeli barangan secara dalam talian. Sebagaimana yang kita maklum, apabila Perintah Kawalan Pergerakan ini dilaksanakan, kita tidak boleh keluar daripada rumah kecuali ketua ataupun wakil keluarga. Jadi kita tak boleh membeli barangan yang kita mahukan. Jadi untuk alternatif yang lain, kita boleh menggunakan platform-platform dalam talian seperti Shopee, Lazada dan sebagainya untuk kita membeli barangan yang kita mahukan. Justru kita juga boleh mengelakkan risiko jangkitan COVID-19. Secara rumusan, pembentangan kumpulan kami pada hari ini ialah, kesimpulannya, aktiviti seharian kita apabila Perintah Kawalan Pergerakan ini dilaksanakan adalah terhad. Namun yang demikian, terdapat banyak lagi aktiviti-aktiviti yang boleh kita lakukan tanpa kita keluar daripada rumah. Jadi kita boleh sentiasa kekal aktif ketika Perintah Kawalan Pergerakan ini dilaksanakan. Jadi sebelum saya dan kumpulan saya mengakhiri pembentangan ini, saya mewakili kumpulan saya iaitu Nik Muhammad Syafiq Zaini dan juga Ahmad Amsyar bin Halimi ingin menyatakan penghargaan kami kepada Kementerian Kesihatan Malaysia kerana mereka telah bertungkus lumus untuk merawat pesakit yang telah dijangkiti COVID-19. Juga pada Polis Diraja Malaysia serta Angkatan Tentera Malaysia yang telah membantu melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan ini. Tidak lupa juga kepada Foodpanda, GrabFood dan juga kepada semua yang membantu secara langsung ataupun tidak langsung ketika Perintah Kawalan Pergerakan ini. Jadi harapan saya dan kumpulan saya ialah Malaysia bebas daripada COVID-19 dan kita kembali boleh melakukan segala aktiviti kita yang biasa. Sekian dan itu saja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.